Assalamualaikum, salam sejahtera buat pendengar Hanum The Storyteller. Kisah kali ini agak panjang, jadi aku pecahkan kepada beberapa part. Tanpa membuang masa, kita mulakan kisah pertama. Aku dan suami bertemu jodoh ketika sama-sama bertugas di Johor. Pertemuan singkat di kedai aksesori kereta telah membawa kami ke jenjang pelamin. Dalam masa 3 bulan, kami membuat persiapan. Kiranya kami bercinta selepas kahwin. Tetapi aku telah dimaklumkan awal oleh suami. Dia terkena sakit misteri, keluar masuk hospital. Tapi doktor kata tak ada apa-apa sakit. Aku terima dan faham kerana aku pernah melaluinya. Mungkin kerana itu Allah pertemukan kami. Setelah mendirikan rumah tangga, aku disahkan mengandung bunting kelamin. Berita ni disambut baik oleh ahli keluarga. Kami memang amat berharap dapat menimang cahaya mata awal. Maklumlah, aku dah berusia 33 tahun dan suami aku muda 3 tahun dari aku. Bila kandungan aku berganjak 4 bulan, aku dah mula rasa pergerakan anak dalam kandungan. Itulah pertama kali aku rasa pergerakan dalam kandungan. Aku terkejut dan kebetulan aku ada bersama dengan kawan-kawan rapat aku. Aku bagi tahu diorang yang kandungan aku bergerak. Tapi tak sangka ada di antara mereka tak percaya dan ada juga yang senyap-senyap DM aku dekat Facebook menuduh aku mengandung anak luar nikah. Allah, sedih hati aku bukan kepalang. Aku difitnah dan paling sedih anak aku dalam kandungan juga difitnah sebagai anak luar nikah. Aku sedih sebab yang mengata aku tu adalah perempuan. 2 hari selepas itu aku ada appointment check up. Aku tanya Miss Irina yang check aku setiap kali aku pergi check up. Soalan aku pada Miss Irina, Missy, boleh tak saya nak tanya, kalau kita mengandung 4 bulan, boleh ke ada pergerakan baby? Missy jawab, boleh. Kan usia kandungan 4 bulan dah ditiupkan roh. Kenapa ni? Aku sebab aku rasa nak nangis. Dan aku ceritakan pada Missy. Air mataku gugur. Tak tahan sedih sangat. Missy yang dengar cerita aku geram. Terus offer aku untuk jumpa orang yang fitnah aku. Tapi aku tak bagi. Aku cakap tak apalah, biarkan. Dalam hati aku, gangster juga Missy ni. Tapi jawapan Missy tu amat melegakan aku. Sebab aku yakin anak aku dah mula bergerak di usia kandungan aku 4 bulan. Bermakna bukanlah aku lapar ke atau perut masuk angin. Memang betul anak aku bergerak dalam kandungan. Dan di sinilah bermulanya kisah sihir yang aku kena sewaktu aku mengandung 6 bulan. Jiran depan rumahku. Sejak dari aku bujang hingga aku berkahwin, aku tinggal dekat quarters. Masa mula-mula aku kahwin, aku sangat jaga batas dan susah juga nak bagi tetamu datang rumah. Rumah aku sempit dan penuh barang. Masa aku dan suami aku bujang, masing-masing rajin beli barang rumah. Ingatkan tak jumpa jodoh. Tak sangka pula kami berjumpa dan berkahwin. Bila dah kahwin, gabung barang-barang rumah, penuh terus ruang tamu. Ada juga barang yang terpaksa kami jual. Macam TV, peti sejuk, meja makan. Sebab ada 2. Makin sempitlah dapur aku. Makin sempit juga ruang tamu aku. Tapi masih tak dapat lagi aku kemas sebaik mungkin sesuatu dalam rumah tu. Sebab memang banyak sangat barang. Besar-besar pula tu. Sofa pun dah ada 2. Tapi aku tak nak jual. Sebab
salah satu daripada sofa tu adalah milik quarters. Jadi semaklah rumahku. Rumah kecil je, bukannya besar. Apartmen. Kalau korang ingat, aku ada cerita pasal kawan rapat aku. Dan salah seorang kawan rapat aku berjiran dengan aku depan rumah. Dia pernah nak jumpa aku, tapi aku tak pastilah sebab apa. Aku tak izinkan dia masuk rumah aku sebab aku tak sedia terima tetamu. Aku seganlah orang datang rumah dalam keadaan rumah aku bersepah. Aku minta dia jumpa kat pejabat je. Tapi tak ada pula dia jumpa aku. Waktu ni kandungan aku 6 bulan. Aku rindu sangat mak aku. Jadi aku balik Ampang sebab terlalu rindu. Nak jumpa mak aku, macam-macam aku nak cerita kat mak aku. Bila balik KL, rezeki aku. Buah pelam rumah mak aku berbuah ranum. Tak sangka aku. Mak aku dengan jiran, mak aku excited aku balik. Excited sebab aku mengandung anak sulung. Diorang simpan buah pelam satu kotak untuk mak Yong seorang ni. Masing-masing ada pokok buah pelam, diorang akan petik dan simpan buahnya untuk aku. Bila aku balik Johor, aku terfikir banyaknya buah pelam di satu kotak. Tak apalah. Disebabkan terlalu banyak sangat buah pelam, aku ketuk rumah jiran depan rumah aku nak bagi buah pelam. Tak mampu aku nak bagi habis buah tu. Aku takut buah tu rosak sebab banyak sangat. Aku ketuk pintu dan bagi buah pelam tu pada kawan aku. Tapi dia tolak pemberian aku. Dia kata, tak nak, dah ada. Aku terkejut cara dia bercakap dengan aku. Kasar. Aku cakap, takkan orang dah bagi tak nak, ambil je lah. Dia cakap tak nak dan terus tutup pintu. Dalam hati aku tertanya-tanya, kenapa dia kelaku macam tu? Hari tu aku tanya dia, nak tak laksa Penang? Sebab aku ada masak lebih. Dia jawab tak nak. Okeylah, masa tu aku ingat dia tak nak sebab tak makan laksa Penang. Bertambah pelik dia cuba elak daripada jumpa atau bertembung dengan aku. Kalau bertembung, langsung tak senyum. Dia ni marah aku ke? Lantaklah, aku malah nak fikir. Banyak lagi perkara lain aku nak fikir. Ketus hati aku. Selang beberapa hari, waktu aku sembang-sembang dengan suami, aku dapat WhatsApp dari jiran aku. Dia cakap dia kecil hati dengan aku dan tak puas hati dengan aku. Aku pun cakap perkara yang sama. Aku tak puas hati dengan dia. Kecil hati. Masa sesi luahan tu, dia cakap dia kecil hati dengan aku, tapi tak bagi tahu sebab apa. Aku cakap aku kecil hati. Dia tak terima pemberian aku dan bercakap kasar dengan aku. Aku tanya dia, kenapa? Kau ingat aku nak buat kau ke? Tiba-tiba dia jawab, kenapa? Kau buat ke? Weh, lancang sungguh mulut dia. Sangat lancang. Aku bengang dia cakap macam tu. Suami aku pun marah aku sebab layan orang macam tu. Suami aku risau kalau jadi apa-apa pada aku dan kandungan aku. Dia tak nak kejadian tumpah darah jadi lagi sebab aku stres dengan kerja masa tu. Dia tak nak aku stres pula kali ni. Sebabkan layan orang macam tu, nanti jadi apa-apa kat aku. Aku cakap dengan suami, daripada aku nak sihir dia, baik kita ubatkan abang daripada nak sihir dia. Buang duit je. Bukan buang duit je, buang masa aku je. Apa yang aku dapat dengan sihir orang? Suami aku geram. Aku duk layan lagi WhatsApp tu. Terus dia capai handphone aku dan blok terus WhatsApp kawan aku. Dia tak nak aku fikir dah. Tapi aku masih tak puas hati, sakit hati sebab dia tuduh aku cuba sihir dia. Esok pagi masa sarapan, aku sembang dengan kawan baik aku, As. Sejak aku dan As dapat anugerah cemerlang tahun lalu, As juga perasan yang jiran aku tu mengelak dari jumpa aku dan kurang bercakap dengan kami. Kami berbual dan rasa pelik.
Aku cuba jugalah recall semula kalau ada aku buat salah tanpa aku sedar. Mungkin perbuatan, mungkin kata-kata aku. Aku jadi sedih sangat sebab aku rapat dengan kawan aku tu. Dah anggap macam adik-beradik. Macam kawan yang rapat. Waktu aku cerita dengan As, bila aku sebut je kisah WhatsApp semalam, tiba-tiba badan aku menggeletar. Menggeletar sangat-sangat. Aku rasa macam tak boleh nak kontrol. Aku terus cakap dekat As, aku rasa macam tak kenalah. Macam rasa semacam ada benda nak masuk kat badan aku. Aku menggeletar dan As papa aku. Kesian aku dengan Az sebab jauh juga kantin dengan ofis aku tu. Nasib baik masa dia papa aku terjumpa dengan beberapa kakak cleaner yang selalu kemas pejabat aku setiap hari. Diorang papa aku dan dalam masa yang sama Az call suami aku, suruh ambil aku sekarang. Elok sampai je kat pejabat, suami aku pun sampai. Terkejut juga cepat dia sampai. Entah berapa laju dia bawa kereta. Jauh juga sebenarnya ofis dia dengan ofis aku. Kalau bawa dalam keadaan normal setengah jam boleh jadi. Tapi ini cepat betul. Kesian suami aku. Suami aku papa masuk dalam kereta. Suami aku terus pecut laju ke Darusshifa dan jumpa Ustaz Saluman. Dia terus suruh ruqyah aku. Ya Allah, subhanallah, sakit bukan kepalang. Aku menangis dan aku meronta. Aku sedar tapi aku tak mampu nak kawal diri aku sendiri. Perut aku keras sangat. Allah, apa yang aku fikir waktu tu cuma kandungan dalam perut aku je. Allah saja yang tahu perasaan aku waktu tu. Aku amat risaukan kandungan aku. Kalau jadi apa-apa macam mana? Ketika sedang Ustaz Saluman ruqyah aku, tiba-tiba aku nampak dengan jelas wajah dan batang tubuh orang yang menyihir aku. Allahu Akbar. Jiran aku, kawan aku sendiri. Selesai Ustaz ruqyah, aku menangis teresak-esak. Dan aku beritahu Ustaz, Ustaz, saya rasa saya tahu siapa yang buat saya. Saya tahu siapa yang sihir saya. Aku menangis sambil aku pandang suami aku. Ustaz bertanya, siapa? Aku jawab, kawan rapat saya sendiri. Ustaz tanya lagi, masa bila kamu nampak? Sebelum ke, semasa atau selepas saya ruqyah? Aku jawab, semasa Ustaz ruqyah saya nampak muka dia dengan jelas. Saya nampak dia masuk dalam kereta dan memandang saya. Aku rasa hibur sangat. Dia adalah kawan aku yang aku sayang dan ambil berat. Kenapa? Kenapa sampai hati dia sihir aku? Dia tak fikir ke aku mengandung? Apa pun boleh terjadi pada kandungan aku. Tapi Ustaz Saluman tak mengiyakan. Tapi aku yakin dan aku percaya Ustaz setuju dengan apa yang aku bagi tahu. Siapa yang sihir aku? Dari tutur kata dan air muka Ustaz seolah-olah mengiyakan. Tapi Ustaz kata, tak apa, sabarlah. InsyaAllah semuanya akan baik-baik. Aku pandang muka suami aku dan aku menangis. Suami aku minta bersabar. Aku letih sangat. Terlalu letih. Aku hilang tenaga. Perut aku yang keras aku usap pelan-pelan. Dan aku tak sedar aku tertidur kat rumah Ustaz. Mulai hari itu, aku tak lagi bercakap dengan jiran aku. Aku mengelak daripada jumpa dan bercakap hal kerja sahaja. Tiada lagi gelak tahu aku dengan dia.
Aku nampak wajah dia bersalah, tapi aku buat tak tahu je. Aku memang tak nak dah tengok muka dia dan tak nak bercakap dah dengan dia macam dulu. Lepas kejadian tu, dia pindah rumah. Diam-diam je. Aku cuma dengarlah orang punggah barang keluar daripada rumah. Tapi aku buat tak tahu. Memang hubungan kami renggang terus. Masa aku mengandung 7 bulan, aku pula pindah keluar daripada kuartus sebab terlalu banyak gangguan dalam rumah tu. Kisah ni nanti aku akan ceritakan kemudian. Aku dan suami ada mohon pindah ke utara dan alhamdulillah perpindahan kami diluluskan. Aku masuk ke sebuah pulau. Semasa aku dapat pindah ke utara, dia ada datang jumpa aku. Nak minta maaf untuk kali terakhir. Kami bersalaman dan dia memeluk aku. Tapi aku tak balas pelukan dia. Dia minta maaf dengan aku. Tapi aku diam. Aku cuma sengih dan mengangguk je. Tapi dalam hati aku kecewa dan sedih. Luka di hati aku berbekas. Okey, itu saja kisah untuk part 1. Nanti aku akan sambung untuk part 2 pula. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.